Tes suara, boleh dengar? Mana rakan-rakan yang tak tidur lagi tu? Selamat bersiaran bro, Azmi Ismail. Suara clear tak Mi? Azmi Ismail kalau dikata clear tu clear lah tu ya. Daripada Al-Ain Abu Dhabi. Kalau daripada Al-Ain Abu Dhabi boleh dengar suara saya, takkan orang Semenanjung kalau dengar kot. Lawan tak lawan? Okey, suara okey kata Azmi, terima kasih. Dekat Al-Ain sekarang pukul berapa ni Azmi? Dekat Malaysia pukul 11.50 malam. Masih lagi dekat Abu Dhabi ke? Ni rakan lama saya. Pendengar setia radio Khabar FM. Dah lama lah tak bersiaran ni radio ni. Ya. Ada masa lapang kita bersiaran lah. Okey, selamat datang. Yang mana baru masuk Asma Joaquim. Suara okey katanya. Masih lagi tak tidur waktu ni ya. Sudah balik Malaysia. Oh, sudah balik Malaysia. Sungai Lembing clear. Anas Toledo. Sungai Lembing kat mana ni Anas? Kat kebun durian ke? Kau ni musim durian tak panggil aku. Hantar gambar kat Facebook je. Bawa durian banyak. Tak bagi tahu member pun. Aduh guys. Daman Huri Enda. Suara baik. Lawan tak lawan. Muhammad Berdin. Assalamualaikum. Tuan. Waalaikumsalam. Hizam Ma'asih. Parlimen. Apa ni? Mongang. Muhammad Salih dan Hanifah, Bandar Tun Razak. Suara jelas. Oh, Bandar Tun Razak rupanya. Adik saya ada 2 orang dekat situ, kat Bandar Tun Razak. Penyokong tegar. Keadilan tu. Adik saya ada 2 orang kat situ. Adik ipar pun ada seorang kat situ. Duduk sempat. Adik saya ada 2 orang. Adik ipar ada seorang. Duduk di Bandar Tun Razak. Jadi kalau Mak Salih nak mengetih, bolehlah ya. Calling-calling dia. Ajak mengetih. Rashidah Nawab, Assalamualaikum. Lawan tak lawan dari Setia Wangsa. Anas Terdu macam biasa kat kebun kita. Kat kebun kita. Yang kali, bawa aku pergi kebun. Ya Anas eh? Dah habis durian tu, kalau sibuk beritahu kat kebun. Okey, malam ni kita sama-sama sedikit lah. Saya tadi baru, baru menonton live pentas rakyat. Pentas rakyat yang menghimpunkan ramai pimpinan utama keadilan dan juga ramai lagi lah ya. Termasuk beberapa orang pengamal media sosial juga berada di live, tapi yang berucap beberapa pimpinan utama lah ya, di antaranya seperti Ketua MK, YB Akmal, Ketua Wanita, Hobi Fauziah, kemudian yang berucap juga Pak Mus mewakili media sosial, mewakili cyber kita ya, Pak Mustafa yang setiap malam buat live. Lepas di live man tadi, dia terus buat live lagi. Ni rajin di Pak Mus kita ni. Juga melantak yang berucap adalah YB Sa'ari Sungip, Hotel Reformasi, siapa lagi ya? Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Selangor, Kak Wan pun ada. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim di saat-saat akhir memberitahu tidak dapat hadir dalam program malam tadilah ya, ada urusan penting katanya. Apapun, tanyalah kepada penganjur. Saya menonton sampai habis ya, penerangan-penerangan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan yang banyak menceritakan tentang zaman reformasi, terutamanya pada 2 September yang baru ini kita sambut ya, 2 September, kejadian Mata Lebam Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi satu sejarah bagi parti kita, sehingga kan logo keadilan itu pun berlogokan mata. Dulu ramai yang salah faham, dia tengok logo keadilan dia ingatkan bulan sabit ya, bulan sabit bertemu. Ya. Dan sebenarnya itu adalah logo mata, mengambil daripada tragedi Mata Lebam Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam beliau menegakkan ya, perjuangan reformasi. Okey, Meli ke titik, kenapa ustaz-ustaz parti Pak Lebay senyap beb? Memanglah senyap, pasal dengan kitanya genting akan dibuka tidak berapa lama lagi. Jadi pada Lebay kena senyap lah kan, sebab nak buat doa selamat di atas pembukaan genting resort. Daniel Jani, apa cerita bro? Tak ada apa cerita lah Daniel, dah malam ni nak layan-layan mata sikit.
Jumpa kawan kita, nak sembang sikit pasal live tadi. Daniel tak tengok ke live tentang rakyat? Ya, menarik juga penerangan daripada pimpinan kita tentang kisah-kisah mereka di zaman reformasi, ya. Bagaimana ketika itu anak muda berhimpun. Ya. Dan kita tahu pasal zaman reformasi itu kebanyakan yang turun berdemonstrasi, majoritinya adalah di kalangan orang-orang Melayu. Ya. Yang menyokong Dato' Seri Ibrahim ketika itu adalah orang-orang Melayu. Tidak ada, tak banyak kita tengok kaum Cina, kerana masa itu kaum Cina masih lagi tegar menyokong Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana kaum Cina dia melihat pada peristiwa reformasi di Indonesia pada waktu yang sama, ya, di mana gerakan reformasi di Indonesia mencetuskan keadaan yang agak genting juga di Indonesia, menyebabkan ahli perniagaan sukar nak berniaga ketika itu, dan sebab itulah masyarakat Cina bimbang kepada gerakan reformasi yang dibawa oleh Dato' Seri Ibrahim itu. Mereka takut mengganggu perniagaan mereka, ya, ekonomi dan sebagainya. Itu pandangan kaum Cina, dia lebih kepada ekonomi. Ya. Jadi sebab itulah zaman tahun 98-99 sokongan kaum Cina kepada reformasi agak kurang. Ya. Bukan tak ada, ada. Ya. Seperti contohnya macam dulu Tian Chua, Ronnie Liu, ya. Dia adalah orang reform, orang bangsa Cina yang awal bersama dengan gerakan reformasi. Tetapi tidaklah sehebat seperti mana kita buat himpunan bantah GST, himpunan kita lawan, himpunan bersih 1, 2, 3, 4, 5. Itu dah melibatkan semua kaum. Itulah kira kebangkitan rakyat. Ya? Jadi masa reformasi itu adalah gerakan ataupun kebangkitan daripada orang Melayu. Kerana ketika itu orang Melayu masa itu ramai, ya, menyertai UMNO, dan mereka menyertai UMNO kerana mereka mengharapkan, ya, kepimpinan Dato' Seri Ibrahim yang ketika itu dibawa masa UMNO. Ya. Jadi ini satu bukti menunjukkan bahawa aura Dato' Seri Ibrahim itu, ya, tidak boleh kita nafikan. Ya, bila dia masuk saja dalam UMNO, kita dapat lihat sendiri perkembangan parti UMNO itu. Sokongan kepada UMNO begitu mantap bila Anwar berada di dalam UMNO, dan sekaligus melemahkan gerakan-gerakan parti pembangkang yang lain seperti mana PAS. Ya. Sebelum itu PAS juga hebat mengasak, ya, mengasak UMNO dengan isu hududnya. Masa itu PAS tidak ada lain lah. Ya, ceramah hudud perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir, perlembagaan Tagut, macam-macam lah dalam ceramah dia. Ya, tahun 80-an dulu. Ya, bila Dato' Seri Ibrahim menyertai UMNO dan Dato' Seri Ibrahim menampilkan ciri-ciri seorang pemimpin yang mempunyai roh Islam, ya, dan membuat satu dasar Islamisasi dalam kerajaan, penerapan nilai-nilai Islam, ya, ditampilkan oleh Dato' Seri Ibrahim, dan orang melihat pribadi beliau yang boleh jadi imam, bukan sekadar boleh baca doa macam abah kau, baca doa bahasa Melayu. Ya. Dato' Seri Ibrahim ni bukan sekadar boleh baca doa, dia boleh pimpin tahlil, dia boleh pimpin solat jadi imam, dia boleh pimpin memberikan tazkirah, usrah, dia boleh baca teks tanpa khutbah, tanpa khutbah pula, baca khutbah tanpa teks. Ini kelebihan Dato' Seri Ibrahim, bukan saja di Malaysia, di luar negara pun, ya, dia pergi di universiti, bertemu dengan pelajar-pelajar, ya, bertemu dengan persatuan-persatuan Islam di dunia-dunia luar. Beliau sering dipanggil untuk menyampaikan khutbah, ya. Di negara barat sekalipun beliau dipanggil untuk menyampaikan khutbah tanpa teks, beliau mampu, ya. Jadi jangan ingat lebay saja yang boleh baca khutbah tanpa teks, ya. Takat baca khutbah tanpa teks merapu, mengkafirkan orang, DAP harbi, ya. Semua orang boleh, senang. Tapi nak sampaikan teks, ya, khutbah tanpa teks dengan satu penyampaian yang boleh memberikan ilmu pengetahuan kepada jemaah, itu susah. Ya? Tapi kalau sekadar duduk atas member masjid, pegang tongkat, hentak tongkat beberapa kali, kafirkan orang, semua boleh buat, kan. Allah bin Ubay pun boleh buat, lagi hebat pada tu. Tapi nak cerita tentang ilmu, cerita tentang Islamisasi, bagaimana nak menunjukkan masyarakat madani, bagaimana nak wujudkan ekonomi syariah Islam, ya, bagaimana nak menegakkan keadilan, ya, melalui undang-undang dan sebagainya seperti mana yang untuk Islam. Tak banyak orang boleh cakap di atas membar masjid. Ya.
Apatah lagi kalau di Pahang ni, member ketek khutbah disediakan ya oleh pejabat peti kita, dan confirm ada apa ni, fahaman-fahaman unsur-unsur politik di dalam khutbah dia. Yang terbaru ni saya tengok ya, dalam teks khutbah dia punyalah nak bodek ya Perdana Menteri, sampai ke nak sebut nama Perdana Menteri pun tak betul ya. Ismail Sabri bin Yaakob, dia tulis kan. Jadi nak jack tu sampai terbalik lah ya. Ini memalukan ya. Nak jadikan bahan khutbah, kemudian kita tak teliti dalam teks kita ya. Semata-mata nak mengampu ya pemerintah. Jadi sekarang ni dia dah main isu lah ni ya. Taat kepada pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan pemerintah-pemerintah daripada kamu. Ni dah main dah ni. Nak bagi tahu orang Melayu, jangan derhaka pada pemerintah. Waktu PH jadi kajian dulu, tak keluar pula ayat ni. Kenapa tak keluar? Tak pada pemerintah. Tak ada pula, bersolawat lagi. Sebab apa? Pemerintah DAP. Alasan mereka. Jadi agama ni mudah bagi golongan-golongan lebay untuk mereka nak spin, nak pusing. Itu kepentingan mereka. Ya, maka masa mereka nak berkawan dengan DAP, ya, mereka berikan kiasan, mereka berikan apa ni, macam apa ya, gambaran ya. Bila orang tanya Haji Hadi, ya, orang UMNO tanya, ya, macam mana PAS boleh berkawan dengan DAP? PAS kafir, kenapa PAS tak mau, kenapa PAS tidak mahu berkawan dengan UMNO? UMNO ni Melayu, Islam. DAP ni kafir, ya, bukan Islam. Kenapa PAS boleh berkawan dengan DAP? Maka Haji Hadi pun menjawab dengan penuh bijaksana dia. Ya? Penuh bijaksana. Dia kata, kita dalam Islam ni, dia kata, kalau orang Cina, orang kafir, ajak kita minum teh atau minum kopi, ya, dan ada orang Melayu, Islam, tapi dia mengajak kita minum arak, agak-agak mana kita nak ikut? Ya? Dia Cina, kafir, ataupun dia orang India, kafir, tak kira apa bangsa pun, tapi dia orang kafir, bukan Islam. Dia mengajak kita pergi kedai mamak minum teh. Ya? Orang kafir ajak kita kedai mamak minum teh. Tapi ada orang Islam, orang Melayu Islam, dia ajak kita pergi kedai arak, minum arak. Agak mana kita nak pilih? Kalau kita pandang kepada agama, pandang pada kaum, kita akan ikut orang Melayu yang ajak minum arak ni lah. Ya? Tapi Islam tidak begitu. Islam suruh pilih yang baik. Ya? Yang halal bagi kamu dan baik bagi kamu. Tak kira yang seru tu, orang kafir pun. Jadi, Haji Hadi kata, kita kena ikutlah orang Cina kafir ni. Walaupun dia Cina, walaupun dia kafir, tapi dia ajak kita minum air teh tarik ya, yang dihalalkan. Ya? Jadi, kita kena pergi kat situ. Buat apalah kita nak ikut orang Melayu ni, walaupun dia Islam, tapi dia mengajak kita untuk minum arak. Sebab itulah PAS berpendirian untuk menyokong DAP. Kerana DAP ini adalah parti yang konsisten, menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Ya. Dan diceritakan lagi oleh Haji Hadi. Okey. Juga selamat datang kepada rakan kita Normala Ahmad Johari daripada Penang yang masih lagi tak tidur. Ya. Belum makan kari katanya. Kari apa tu malam ni? Kamarul Hatta Muhammad Ali. Bisa panjang dah tu je. Wah, berkurung PKP ni ya. Nak pergi cari pisau cukur pun tak ada dah sekarang ni. Okey, Meli ke titik. Ustaz-ustaz parti Pak Lebay tak nak buat solat hajat ke sempena genting nak buka. Ni mungkin dia akan buat lah ni. Ya? Jadi genting nampaknya lebih awal beroperasi sepenuhnya berbanding daripada masjid. Masjid masih lagi ya, terhad-terhad. Tapi genting dah awal lah buka. Ya? Itu satu kelebihan bagi kerajaan Melayu Islam. Pemerintah ya, apatah lagi Menteri Agama itu daripada parti Lebay. Timbalan dia pun Lebay. Lepas ni kita tengoklah ya. Mungkin dalam seminggu 2 minggu ni akan di parlimen ya, akan dibawalah ya, kalau tidak pun undang-undang hudud mungkin RU 355 ya, mesti dibawa. Sebab itu adalah nyawa PAS ya. Kita pernah baca kenyataan daripada PAS ya, hudud adalah nyawa kami. Bermakna kalau tidak ada hudud, matilah PAS ya. Jadi kita nak tengoklah ya, hudud nyawa dia ke ataupun kerajaan Ismail Sabri yang bagi nyawa kat dia ya, bagi jawatan, bagi buta khas ya. Buta khas yang tak buat kerja, buta khas makan gaji buta, buta khas yang selama ni ponteng parlimen, sambung lagi kali ni jadi buta khas ya. Tak tahulah apa kelebihan dia.
Sebab tu saya katakan kerajaan yang ada lagi ni adalah mewarisi kerajaan yang gagal dahulu. Ya, kerajaan yang gagal dahulu. Kerajaan yang dah gagal dulu siapa pimpin? Muhyiddin Yassin. Ya, orang panggil dia Abah Kau. Jadi dia yang jadi Perdana Menteri. Ya, dan telah pun diiktiraf secara resminya sebagai kerajaan gagal. Bukan pembangkang saja yang iktiraf. UMNO pun iktiraf masa tu. Sebab tu UMNO pun bersungguh-sungguh memainkan peranan penting menjatuhkan Muhyiddin. Sebab dikata kerajaan tu gagal. Jadi okey lah kan. Kita ingat bila dia jatuhkan Muhyiddin, naikkan Ismail Sabri daripada UMNO, boleh menampakkan pembaharuan supaya kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang lebih berjaya. Ya? Kalau tak berjaya mengadakan reform, ya, memang kita tahu dah UMNO dia takkan buat reform. Ya? Tapi sungguhnya lebih baik Muhyiddin. Ya? Tapi bila dia senaraikan barisan kabinet, nampaknya yang Perdana Menteri gagal tu, dia lantik pula jadi penasihat Majlis Pemulihan Negara. Ya? Orang yang menggagalkan negara, dia suruh jadi pengerusi untuk pulihkan negara. Tak katun kau saya. Ya? Memang katun. Tapi nak macam mana? Sebab dia tidak ada kekuatan. Kerajaan ini berdiri di atas kelebihan 3-4 orang ahli parlimen. Ya? Kalau tak dilayan, ya? Kalau tak dilayan kena-kena mereka, maka Ismail Sabri mungkin jadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam dunia. Ya? Bukan di Malaysia. Muhyiddin dah pecah rekod Perdana Menteri 18 bulan. Ya? Kita ingatkan 22 bulan kerjaan kita dikhianat, kita rasa itu dah rekod. Rupanya dia lagi rekod. Yang tukar rampas tu pun mencipta rekod 18 bulan dia jadi menteri. Ya? Berbaloi ke dia khianat? Ya? Berbaloi ke selama ni makan gaji haram, allowance haram, hasil dia penghasilan 18 bulan jadi Perdana Menteri. Ya? Tak berbaloi. Ya? Dan sekarang ini dia dihina lagi daripada seorang Perdana Menteri, ya? Daripada tangga yang tertinggi, ya? Dalam kerjaya politik dia menjadi Perdana Menteri hasil daripada tebuk atap ini, tiba-tiba datang Perdana Menteri yang lain pula lantik dia, ya, jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Ya. Sepatutnya tolaklah, ya. Tolaklah, kawan-kawan jagalah maruah. Ya. Kalau kita dah pernah jadi Perdana Menteri, takkan nak jadi office boy. Buat macam itulah kan. Tapi lah, ya, daripada aku duduk saja nak makan pencen pun tak ada. Pencen 18 bulan mungkin tak ada pencen kot Perdana Menteri. Kan? Lebih baik aku bekerja juga jadi pengerusi Majlis MPN bertaraf menteri. Kalau boleh nak jadi pengerusi Majlis MPN bertaraf Perdana Menteri kalau boleh kan, tapi tak boleh. Bertaraf menteri pun okeylah, ya. Haji Hadi pun dia dapat jadi duta khas bertaraf menteri juga. Kan? Tak dapat jadi menteri, duta khas bertaraf menteri. Kemudian kita tengok dalam kabinet, ya, pegawai khas lah, penasihat lah, ya, daripada Sabah, orang UMNO, wanita UMNO tu nanti jadi penasihat Kementerian Kesihatan. Ya. Dahlah Kementerian Kesihatan tu ada 2 orang timbalan menteri, pegawai khas dia, nanti tak seorang lagi penasihat. Ini semua orang politik yang diberikan jawatan. Kerana apa? Kerana Ismail Sabri tahu. Ya? Ismail Sabri tahu bahawa dia tidak ada kekuatan. Ya? Dia tidak ada aura, dia tidak ada kebolehan. Jadi daripada dia jatuh, lebih baik dia bagi jawatan kepada siapa-siapa saja, ya, yang boleh menjamin kedudukan dia. Jadi dia tak pedulilah rakyat ni. Ya? Dia tak peduli dah. Rakyat ni ada kerja ke, pengangguran hampir 1 juta. Rakyat susah nak makan, dia tak peduli. Dia bagi makan puak-puak ni. Orang tu dah ahli parlimen, dah ada pendapatan pun bulanan. Bukan orang susah. Ya? Bagi lagi jawatan. Rakyat yang tak ada kerja, apa yang dia buat? Apa dasar yang boleh kita lihat sekarang ni? Di bawah kerajaan 18 bulan lalu, sampailah kerajaan yang ada hari ni. Ya? Walaupun tanpa mandat rakyat, tapi sungkuan tunjuklah sikit. Ya? Dahlah kamu buat kerja jahat, ya? Merampas, ya? Ikut atap. Tapi kekurangannya cover lah sikit. Ya? Dapat kerjaan, buatlah yang baik. Paling-paling tidak. Kalau tidak baik diberi PH, paling tidaknya setara dengan PH. Ya? Tapi yang dia buat apa dia? Lebih teruk daripada kita. Ya? Lebih teruk daripada kita. Apa yang tak teruk? Sebut je apa sistem pun. Ekonomi, hancur. Pendidikan, berapa lama ada budak kat sekolah. Ya? Sosial. Ya? Kehidupan masyarakat, berapa ramai orang tak boleh berjumpa dengan jiran tetangga. Ya? Anak tak boleh jumpa dengan mak. Berapa bulan dalam keadaan macam tu. Sebab apa? Atas kelemahan kamu. Ya? Alasannya bukan COVID. Kalau COVID, satu dunia ada COVID. Tapi mereka boleh bangun. Mereka boleh bangkit. Ya?
Mereka boleh selesaikan dengan baik dan bijaksana pemimpin mereka. Ya, tapi kita asyik dengan politik. Sebab itulah rakyat jadi mangsa. Ya, kamu dah rampas kerajaan, kamu tak cukup dengan kerajaan pusat, kamu fikir mana lagi nak rampas. Maka rampas satu negeri kamu rampas. Ya, pusat dah dapat, tapi masih tamak. Satu negeri, akhirnya sampai ke Sabah, berlaku pilihan raya, COVID naik mendadak. Sampailah kali ini, ya, puluhan ribu kes-kes baru dan ratusan mati setiap hari kerana COVID. Kalau ada 200 lebih, satu hari mati sampai ke 300 satu hari mati, kita boleh umpamakan negara kita ini seolah-olah setiap hari satu pesawat kapal terbang terhempas. Bayangkan saudara. Ya? Kita boleh bayangkan dekat negara kita ni setiap hari kapal terbang terhempas. Ya, satu kapal terbang tu mungkin 200 lebih 300 penumpang. Macam ni lah keadaan negara kita. Ya, bila kita tengok kadar kematian purata dia 200 lebih. Ya, satu hari. Ya, macam mana kita nak kata kerajaan ini baik? Macam mana kita nak kata kerajaan ini adalah kerajaan yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT? Kalau bukan, inilah kerajaan yang mendapat bala petaka, ya, bencana yang semua orang terpaksa hadapi. Ya, kamu lebay ke, kamu ulama ke, kamu mufti ke, kamu kadi ke, ya, kamu ustaz ke, kamu orang politik ke, kamu orang tidak ambil tahu politik pun, semua merasa akibat dia. Ya, hasil daripada pengkhianatan. Sebab tu saya katakan, dalam politik ini, musuh masih lagi boleh kita runding. Ya, musuh masih lagi, dalam politik musuh biasa, musuh politik. Tapi pengkhianatan ini yang paling jahat daripada musuh. Ya, kalau kita nak berunding, kalau kita nak berbaik, nak berbincang, biar kita berunding dan berbaik dan berbincang dengan musuh. Daripada kita berbaik dan berbincang dengan pengkhianat. Kerana pengkhianatan itu lebih besar daripada musuh. Ya? Sebab itu sejarah menggambarkan bahawa zaman Nabi dulu, Nabi berunding, berbincang, berdamai, berbincang, mengadakan perjanjian Hudaibiyah bersama dengan pihak musuh. Ya, tentang kafir. Tapi tidak ada sejarah. Ya, Nabi berpakat berbincang dengan pengkhianat. Kerana pengkhianatan itu adalah satu dosa paling besar, jauh besar daripada musuh-musuh kita. Ya. Sebab tu saya ingatkan, ya, terutamanya kepada Parti Keadilan, ya, pengkhianatan yang sebenarnya adalah pengkhianatan yang menjatuhkan kerajaan PH. Sebab itu jangan ada rundingan dengan mereka. Ya, jangan ada kerjasama pun dengan puak-puak yang jelas puak-puak ini adalah pengkhianat. Biarlah kita, kalau kita rasa nak berunding dengan musuh politik tak apa. Musuh politik tak apa. Walaupun kita tahu belum tentu lagi, ya, dia ikhlas bersama kita, tapi sekurang-kurangnya boleh lagi untuk berbunding atau berbincang. Kalau tak bersama pun, mungkin ada satu perkara yang kita punya perjuangan yang sama. Ya? Contohnya mesti di Perak. Kita, Keadilan, DAP, Amanah, kita berunding dengan UMNO untuk menjatuhkan Peja, Menteri Besar Perak. Sebab Peja gagal sebagai Menteri Besar. Ya? Semua orang tahu masalah sosial pribadi Peja ni. Jadi tak layak jadi Menteri Besar. Ya? Kita pakat dengan UMNO. Tak ada pun PH nak jadi Menteri Besar. Kita nak jadi EXCO sebagainya. Sebab kita tahu ini Menteri Besar yang gagal. Tak apalah kita ganti. Seolah UMNO ni mungkin baik sikit pada Peja. Kita berpakat dengan UMNO, jatuh Peja, UMNO jadi Menteri Besar. PH tak dapat apa pun. Ya, tak masalah. Demi kebaikan rakyat Perak. Tak apa, kita berpakat. Ketika itu, UMNO nak dapat jawatan Menteri Besar, tak ada pula dia kata no DAP, no PKR, no Anwar. Ya, boleh terima DAP. Boleh terima Amanah. Boleh terima dengan Keadilan. Ya, sebab dia nak dapatkan jawatan Menteri Besar. Tak apalah, UMNO berpendidikan demikian. Ya. Nah, kita mengharapkan supaya apabila kita nak pergi mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, kita harapkan UMNO juga bersama seperti mana pendirian kita. Ya. Supaya kita lupakan, ya, perbezaan politik demi nak selamatkan rakyat. Sepatutnya UMNO beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ya. Sebab Anwar Ibrahim adalah mewakili Parti Harapan yang solid dalam gabungan semua parti. Parti Harapan adalah gabungan yang paling solid sekali. Dan UMNO sepatutnya tahu ini. Dan patutnya diberilah peluang kepada Anwar Ibrahim, tunjukkan kepimpinan dia. Seperti mana kita beri peluang di Perak, kita letak Menteri Besar, ya, daripada UMNO. Bantu dia untuk dia jadi Menteri Besar dan jatuhkan Peja. Tapi ini tak berlaku sahaja. Sebab ini UMNO. Ya, sebab dia selama ini dia bercakap hentam Muhyiddin, bukan datang kerana prinsip. Ya, selama ini dia bercakap, tak kira lah mana saya berterupa di mana pun. Ya, Najib ke, ya, Amidi ke, tulis dalam tweet, dalam Facebook dia duk hentam Muhyiddin, oh derhaka agung. Ya,
Ini moratorium tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, rakyat susah. Bukan kerana prinsip, kerana marah tak dapat jawatan. Ya? Sebab itulah bila dia UMNO dah dapat jawatan sekarang ni, Ahmad Sabri dah tak ada bunyi dah. Buka tweet Najib, ada lagi macam dulu. Ya? Ada seganas dulu, tak ada. Ya? Cerita pasal ni, undi percaya di Parlimen. Ni, yang tetah kepada tuanku. Kita tengok, ramai ahli Parlimen kata, dalam atau cara tidak ada diletakkan sebagai undi percaya. Sedangkan ini adalah tetah agung. Semua orang tahu, keluar kenyataan resmi. Ya, bagaimana agung menetahkan supaya selepas sahaja dilantik, sesiapa pun jadi Perdana Menteri. Ya, Wak Imam Anwar pun selari tu hari dilantik. Sesiapa pun yang dilantik oleh agung sebagai Perdana Menteri, hendaklah dibuat keabsahannya di dalam Parlimen pada bulan 9. Ini tetah agung. Tapi sekarang mudah nak pusing. Ya, disuruhnya balaci peguam mana entah cakap, dia kata tak perlu, agung dah lantik dah lah. Ya, apa kita nak wasah kalau kita buat di Parlimen seolah-olah kita tidak mengiktiraf pilihan agung. Tengok. Keluar berita gini. Dia kata kalau kita buat undi percaya di Parlimen seolah-olah kita memperlekehkan pilihan agung. Sedangkan tetah itu datangnya daripada agung. Bukan datang daripada Anwar Ibrahim, bukan datangnya daripada DAP, bukan datang daripada PH. Ya? Agung sendiri yang tetah. Sebelum dilantik Perdana Menteri lagi, agung sebut sesiapa pun jadi Perdana Menteri hendaklah uji keabsahannya di dalam Parlimen. Supaya menggambarkan kepada dunia luar bahawa Perdana Menteri kali ini adalah Perdana Menteri yang betul-betul ada majoriti, yang tidak diragukan tentang sokongan di dalam Parlimen. Ya? Dalam Parlimen lah, ya, sokongan dari rakyat memang tak ada. Tak payah bukti pun. Ya? Sebab PN ni mana pernah tanding pada raya pun. Ya? Perkhidmatan Nasional ni ya, tak ada di dalam daftar pilihan raya umum dulu. Memang tak ada untuk membuktikan sokongan rakyat. Tapi sekurang-kurangnya membuktikan sokongan majoriti dalam Parlimen itu hendak dipamerkan di dalam Parlimen. Kalau kamu depan agung, kamu kata kamu ada 114. Apa masalah dia yang kamu takut sangat nak buat undi percaya dalam Parlimen? Tunjukkanlah 114. Ha? Tapi kenapa takut? Ha? Sebab dia rasa mungkin ada perkara yang tak selesai. Ada sebelum ini yang pernah dijanjikan kepada mana ahli Parlimen untuk angkat dia jadi menteri, mungkin sampai hari ini belum lagi tertunai. Mungkin tak dapat lagi jawatan itu, JLC dan sebagainya. Mungkin tak selesai. Jadi kalau nak buat, dia bimbang. Ya, 2-3-4 orang. Ya, tak datang, sakit perut, ya, cirit-birit. Maka jatuhlah Perdana Menteri dalam Parlimen. Ya, itu yang takut sebab itu dalam agenda. Tak dinyatakan ada undi percaya. Dan bercakaplah beraksi-beraksi ini. Ya, konon-kononnya pakar perlembagaan dan sebagainya. Ya, mengatakan bahawa tak perlu buat undi percaya sebab agung dah pilih. Kalau buat juga seolah-olah mempertikaikan agung. Sedangkan dia tahu yang undi percaya itu sendiri pun tetah agung. Ya, takkan agung nak buat tetah untuk nak memalukan dia. Ya. Sepatutnya mereka confident. Kalau betul 114, ya, kamu dulu kata ada masa menghadap tuanku. Takut apa? Buka apa yang mahu dipercaya. Dan saya menyeru kepada Parti Harapan. Ya. Kalau kita tak nak fight sekalipun, jangan sesekali bagi undi. Lebih-lebih berkecuali. Ya. Kita biarkan mereka bermain dengan game yang mereka sendiri cipta. Ya, daripada bermulanya mainan jahat ini daripada langkah syaitan, mereka yang mulakan. Ya, mereka yang mulakan. Sehinggalah game yang kedua menjatuhkan pula ya mastermind langkah syaitan itu. Muhyiddin Yassin, mereka juga yang mulakan. Mereka juga yang main peranan menjatuhkan Muhyiddin. Dan kali ini, untuk game yang ketiga ini, kita minta mereka teruskan game mereka dan kita ambil popcorn, duduk dalam Parlimen. Boleh makan ke dalam Parlimen? Tak boleh makan. Makan singgah pun okey lah kan. Bawa vape pun kan. Macam apa tu dulu? Macam YB. YB mana tu yang hisap vape dalam Parlimen kan? Macam ni. Contoh dia tutup macam ni kan. Ni saya tunjuk ya. Saya tak rokok. Bagus. Oh, Mawardi Cik Aziz. Baik, go. Tak ada kampung ke?
Muhammad Nordin, pengkhianat akan terus saling mengkhianati. Nur Alif, bukan. Pok Jip punya Facebook dah jadi Astro Arena. Mat orang, betul. Terbaik, mantap, fakta. Okay? Ya. Sebab itu kita katakan bahawa menjadi kewajipan Ismail Sabri untuk mengadakan undi percaya. Jangan takut. Kamu dah ada 114. Kemungkinan kamu boleh bertambah. Apabila kamu memberikan jawatan-jawatan yang mungkin dapat 1, 16, 17. Takut apa buat. Ya, kerana ini tetah agung. Kenapa pula Najib tak berbunyi, Zahid Hamidi tak berbunyi, ya, Lobak Man pun dah tak berbunyi sekarang ni. Patutnya dia bunyilah. Macam mana dia cakap kat Muhyiddin dulu. Ya, engkar tetah tuanku. Ya, cakap kat Anwar Musa, ini jenis derhaka. UMNO tidak boleh derhaka dengan istana. Sebab itu UMNO nak jatuhkan Muhyiddin sebab Muhyiddin ni dan kumpulan bersatu ni derhaka kepada Agong. Sebab itu UMNO kena jatuhkan. Sebab kita nak tunjuk bahawa UMNO parti yang memperjuangkan kedaulatan raja-raja berperlembagaan. Wah, hebat. Ya. Sekarang ni mana punya suara UMNO? Bunyilah. Agong kata, surat undi percaya. Buat. Ya. Anwar Ibrahim tak ada buat prepare apa pun. Dia reject. Ya. Malam itu lagi dia boleh sembang-sembang dalam apa ni, clubhouse. Clubhouse tu. Ya. Sembang, cakap dengan ramai-ramai member kan. Dia boleh sembang-sembang. Malam tadi sepatutnya dah ada program dengan apa ni, pentas rakyat, ya, tapi last minute dia tak diri sebab ada urusan, ya, Walizah dia wakil. Ya, dia tak masalah. Kita tengok dia boleh main dengan cucu dia, naik basikal, ya, tak ada pun. Kan? Untuk nak nampak macam seolah Mangkang ni dah standby dah lawan, tak ada. Tak ada saudara, ya. Ya. Bukan level Anwar Ibrahim lah nak kejar jenis jadi Perdana Menteri jenis macam tu, ya, nak tawarkan jawatan. Oh, kamu kalau sokong saya bagi kes kamu di mahkamah, saya akan settle. Ya? Lepaskan kes macam tekunan. Ya? Syedang Kasim settle. Ya? Itu bukan level Anwar Ibrahim. Kalau kamu nak sokong, kamu sokong. Tak sokong, tak apa, kita lawan. Hari 15. Ya? Dia lagi seronok kalau dia jadi PM. Diangkat oleh rakyat. Bukan diangkat oleh ahli parlimen. Kalau kamu jadi Perdana Menteri, diangkat oleh ahli parlimen, kamu akan terikat dengan kehendak-kehendak ahli parlimen. Ya, kehendak-kehendak dia orang pelik saudara. Ya. Mula-mula bukan nak minta JLC, ya, apa tidak menteri dan sebagainya. Ya. Dan paling-paling busuk pun JLC. Lebay tak apa. Lebay ni nanti dia pegawai khas, jadi pencacai biasa pun tak apa, jangan duit. Kan? Banyak duit. Bagi jadi duta khas Perdana Menteri pun okey. Ya. Tengok, pakai flat kereta pun, wah, flat kereta berpuluh ribu. Pakai kereta welfare, kereta mewah. Bapak lebih sekarang ni. Kalau kita tanya dia, oh kenapa pakai kereta mewah? Apa salahnya? Apakah ulama tidak boleh pakai kereta mewah? Sedangkan di zaman Rasulullah sendiri menggunakan kuda yang mahal harganya. Jadi jawapan. Jadi kita tak ada masalah ulama pakai kereta welfare. Sebab kita menjalankan dakwah. Kita bukan saja ahli politik. Kita kena pergi ke masjid sana, masjid sini. Mengajar ilmu. Perlukan pergerakan yang lebih pantas. Sebab tu kereta kena sempurna. Jangan ada kerosakan jalan. Kena laju dan sebagainya. Asal mereka nak gunakan kereta mewah ni. Ya? Jadi apa pula kena mengena pula ya, kelajuan kereta tu dengan flat mewah tu. Yang itu dia tak jawab lah. Kalau nak pakai kereta mewah untuk laju, nak pergi mengajar agama, ya, bagi ceramah agama, okeylah, nak laju kan, nak sampai. Ya. Tapi yang flat tu, flat kereta PAS 20, PAS 13, PAS 14, 10,000. Ya, tak dapat flat yang special ni. Ya. Apa kena mengena flat dengan kelajuan kereta? Ya, kalau tidak satu mata untuk nak menunjuk-nunjuk. Ya, kamu nak jadi WB, apatah lagi sekarang jadi menteri. Takkan nak pakai flat 4 angka. Ya, mestilah hebat. PAS. Baru nampak sikit jalan ke syurga. Kan? Lantak pi lah yang geng-geng lain yang bukan WB. Lebay-lebay lain. Ya. Dewan ulama ke yang buka kelas madrasah, pondok tahfiz yang tak ada duit, tak bayar sanggaraan pondok, tak bayar bil api sampai 5 bulan nak kena potong. Peduli apa? Ya. Aku. Macam motor snack baru ni kan. Merayu. Minta bayar bil api dia. Setakat bil api 20,000 5 bulan tak bayar bil api tu, satu flat je gadai kan boleh bayar ya, untuk jihad. Tapi dia tak bagi. Ya, tak bagi.
Mereka sengat ke mana minta lah, merayu-rayu lah Facebook, terpaksa lah menjual ayat agama. Sesiapa saja yang beri sumbangan kepada kami, madrasah tahfiz kami ini, maka pembalasannya nanti adalah di akhirat. Best lalu kan. Ini memang kemahiran parti PAS. Dulu pun kita lama campur dengan dia. Banyak juga kita bantu dia. Ramai kawan-kawan kita dalam keadilan ketika itu. Bersama bila kita bersama dalam Pakatan Rakyat, bersama dengan PAS. Fitrah zakat, fitrah pun bulan puasa Ramadan, fitrah zakat pun ramai ahli keadilan bayar dengan PAS. Sebab masa kita berkawan dan kita yakin dengan perjuangan dia, kita bagi zakat fitrah pada PAS. Sebab kita tahu inilah parti yang melaksanakan fi sabilillah. Jadi kita bantu. Tapi bila tengok dah lain macam kan, mana ada lagi dah. Boleh tanya lawan PAS. Kalau nak bagi pun mungkin di kalangan PAS je lah. Dulu bukan ahli PAS pun bayar zakat fitrah dengan PAS. Tak bayar dengan Majlis Agama. Tak yakin dengan Majlis Agama ni. Lebih baik kita yakin dengan lebih PAS. Kita bagi zakat fitrah kat dia. Sekarang macam mana? Nyesal lah kan? Sama lah juga antara anak-anak sekolah pondok. Kita yakin dapat pendidikan agama daripada pengajian-pengajian pondok. Tapi masa dulu kita ingat tak? Di parlimen. Masa Haji Hadi bawa private mobil, usul persendirian di parlimen nak bawa RU 355 di parlimen masa tu. Haji Hadi bawa usul persendirian dia di parlimen. Siapa yang ring? Satu buah bas budak-budak pondok dibawa. Berjubah serba budak pondok ni sambut Haji Hadi kat parlimen. Nak merayakan kepahlawanan mujtahid Haji Hadi kerana nak bawa RU 355 ni. Bawa budak pondok. Budak pondok ni, budak kecil ni kan. Nak sambut Haji Hadi. Lepas bentang dia, keluar parlimen terus angkat banner. Oh, pahlawan wira Islam kepada Haji Hadi. Besok pagi masuk parlimen, minta bahas tak nak. Minta bahas tak mau, tak mau bahas. Dalam sekali minta tangguh. Bukan speaker minta tangguh, Haji Hadi minta tangguh. Speaker tanya nak bahas tidak? Tak, tangguh. Tangguh. Sampai ke Jampi Asyminta, sampai kita dikhianati, naik pula kerajaan Melayu Islam, tak juga jalan-jalan hari 35 sampailah ke hari ini. Lepas ini kita tengoklah, Ustaz Derih kita ni, Ustaz Derih kata 5 hari dia akan tentukan UMNO akan berubah dalam masa 5 hari. Sekarang berapa hari dah? Selepas angkat Ustaz Derih kat sumpah, saya pun tak bilang berapa hari. Bila nak kat sumpah, saya tahulah. Wallahi wabillahi watallahi, saya Idris ni akan menjunjung perlembagaan tak serta kepada raja-raja dan menjunjung perlembagaan persekutuan. Menjunjung tu saudara. Dulu fatwa dia, kita melawan UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita melawan BN bukan nama dia BN. Kita menentang puak-puak ini kerana puak-puak ini mengekalkan perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir. Maka kita menentang mereka adalah jihad. Kalau kita mati dalam perjuangan ini, mati kita adalah mati syahid. Takbir, kata walaupun. Maka bertempurlah dekat memali. Maka berkorban beberapa orang Islam Melayu kita terkorban. Kerana mereka merasakan bahawa perjuangan mereka itu adalah jihad, mati mereka adalah syahid, dan mereka mati dalam keadaan tidak disembahyang, kan, dimandikan. Seperti mana orang mati syahid. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka sebab mereka tertipu dan terpedaya dengan amanat-amanat seperti ini. Kesian kepada keluarga mereka. Nak macam mana? Kalau mereka boleh bercakap, kalau mereka boleh melihat daripada dalam kubur tu sekarang ni. Macam mana Haji Hadi boleh berpeluk dengan UMNO? Aku dalam ni apa cerita ni? Dulu kahwin pun ramai bercerai. Bila sebab dia UMNO ni. Kesembelian orang UMNO tak boleh. Itulah politik saudara. Politik yang menggunakan Islam ni lebih jahat. Kita duk kata DAP sampai sekarang pun mereka tak bawa bukti, tak bawa fakta DAP tu kafir. DAP tu komunis. Nak kata kafir tak boleh juga pasal DAP sekarang pun dah ramai Islam. Ustaz pun ada. Yang mengaji Azhar pun ada dalam DAP. Duk kata DAP tu komunis sampai sekarang pun satu fakta pun tak boleh bawa. Selain daripada propaganda. Tunjuklah gambar Leng Goeng itu berasal daripada orang tu nenek moyang dulu komunis. Tu tahun-tahun dulu.
Sampai Ayu tu bermain isu ni lah. Sekarang dah mula main balik ni. Ya, isu ni. DAP ni komunis, DAP komunis. Kalau baca sejarah balik, dia akan tahu sebenarnya antara DAP dengan MCA itu mana yang lebih hampir, ya, dengan perjuangan komunis. Baca sejarah. Ya, baca sejarah. Jangan jadi bodoh sangat. Ya. Duk mengaji kitab dengan mata senik. Dia tak jumpa sejarah komunis dalam tu. Ya, kalau jumpa pun mungkin sejarah Al-Ma'un lah. Ya, sejarah DAP, ya, penubuhan DAP, apakah ada kaitan dengan komunis? Kalau kita cerdik, tak payah baca banyak buku. Kalau betul DAP ni ada kaitan dengan komunis, dah lama dah kerajaan BN haramkan parti ini. Berpuluh tahun parti ini, ya, dibenarkan bertanding dalam amalan demokrasi dan negara kita. Kalau betul parti ini ada unsur-unsur komunis, dah lama dah UMNO merintah puluhan tahun. Dah lama dah DAP ini diharamkan. Dah lama dah pimpinan DAP ini akan ditahan. Ya? Tapi tak ada. Mengapa? Sebab memang tidak ada. Tak ada bukti pun nak kaitkan DAP dengan komunis. Ya. Bahkan kalau tengok lagu DAP pun, lagu parti mereka. Dengar, buka YouTube. Lagu resmi parti DAP. Bahasa Melayu. Bukan bahasa Cina. Bahasa Melayu. Bukan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan. Lagu resmi parti. Kemudian tuan-tuan buka lagu resmi parti MCA. Bahasa apa? Bahasa Cina. Ya. Yang duk kita kata DAP ni anti Melayu, DAP anti Islam, DAP komunis. Lagu parti dia pun bahasa Melayu. MCA yang kamu duk jadi geng sekarang ni dengan kerajaan. Kan? Yang kamu katakan MCA ni okey, ya, MCA ni. Buka lagu parti dia. Mana yang lebih ada semangat patriotik? Sayang kepada bahasa kebangsaan. Ini saudara. Sebab tu kita jangan termakan dengan propaganda. Ya, sekarang ni dekat Pantai Raya, propaganda perkauman ini akan dimainkan. Hari ini pun video-video Anwar yang fitnah ni pun dah dimainkan dah. Sampai ke dalam TikTok pun sekarang ni. Ya. TikTok ni dia tak pengaruh budak muda. Pasal dah tahu budak muda ni ramai yang main dengan TikTok. Ya. Video-video fitnah Anwar ni dia masuk dalam TikTok dan disebarkan. Ini jahat. Ya. Orang yang jahat dia tidak boleh berani bersaing dalam politik yang sihat dan negara kita. Ya, mereka nak berkuasa dengan cara yang jahat. Ini yang mereka lakukan. Ya, sampai ke peringkat bila mereka dah tumbang, ya, mereka tak berani nak berdepan dengan pilihan raya. Ya, mereka merampas melalui cara merampas mandat rakyat. Sebab mereka tahu, ya, baru 22 bulan kerajaan PH Mentah, walaupun tak sempurna, kita akui, tak semuanya sempurna kita buat. Banyak yang masih lagi kita tidak dapat buat. Tapi 22 bulan itu banyak perkara yang lebih baik kita lakukan, ya, yang memberi manfaat kepada rakyat berbanding daripada zaman UMNO. Terutamanya dalam kes-kes rasuah. Ya, penyelewengan tidak berlaku selama 22 bulan. Ibarat kita mendirikan rumah, baru nak naik tiang seri, baru nak simen sikit, kamu pergi robohkan. Kamu kata rumah ni cantik, rumah ni tak elok, alasan kamu. Padahal rumah tengah bina, belum siap pun lagi, kamu nak robohkan. Maka kita biarkan, kita ingatkan dia buat rumah baru lebih hebat. Ya? Rupanya rumah yang dibuat lebih teruk daripada kita. Ya? Dan tak siap pun, beberapa bulan, kawan dia sendiri pun roboh. Dia sama mereka sekarang ni, asyik jatuh, menjatuh. Sebab tidak ada keberkatan dan perjuangan. Sebab masing-masing tidak ada nawaitu mereka dalam politik untuk membela nafsu rakyat. Semuanya tentang kepentingan dan untuk keselamatan diri mereka. Ada yang jadi politik dalam UMNO kerajaan ini hanya untuk kekayaan diri, ada yang masuk politik dapat jawatan hanya untuk selamatkan daripada diambil tindakan-tindakan di mahkamah. Ya, kita bersyukur kerana kita ada pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Ya, kalau kamu nak naikkan dia sebagai Perdana Menteri, ya, kamu tak perlu nak tuntut macam-macam. Kamu berikan sokongan dan keyakinan kepada dia. Ya, kalau kamu tak yakin, jangan beri sokongan. Anwar tidak akan dia menyogok scheme of things kononnya, ya, memberikan tawaran sebagainya, ya, tak ada. Ya, usah mimpi Anwar akan berbuat seperti itu. Ya, ini satu manusia yang daripada muda dia berprinsip sampailah ke hari ini, ya, tetap berpegang dengan prinsip dia. Ya, daripada dia dalam keadaan tak ada kuasa, dia dalam keadaan orang ada jawatan dalam kerajaan yang penting ketika itu, menjadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan berbelas tahun. Ya, dia tetap pegang dengan prinsip tersebut. Ya, tak ada anak-anak dia kaya raya. Ya, tak ada saudara mara dia. Ya, ayah dia sendiri pun keluarga dia hidup seperti orang biasa.
Anak-anak dia pun tidak ada memiliki perniagaan milenial dan sebagainya. Ya, contohnya nak Dr. Mahathir tersenarai juga dalam 10 orang yang terkaya. Ya, Mizan pernah tersenarai dalam 10 orang terkaya di Malaysia. Anak Anwar Ibrahim tak ada. Ya. Anak dia pun berjuang macam dia juga dalam politik. Jadi ahli parlimen pun kerana undi rakyat. Bukan kerana Anwar naikkan. Ya, walaupun Nurul Izzah tu, ya, ahli parlimen, bukan kerana jadi parlimen kerana Anwar presiden. Bukan kerana Anwar presiden keadilan, maka Nurul Izzah jadi parlimen. Tak ada. Ya, dia naik sebagai parlimen, rakyat undi dia dalam pilihan raya. Rakyat yang angkat dia, bukan Anwar Ibrahim. Supaya juga Walizah jadi adun dulu. Ya, pernah jadi ahli parlimen, pernah jadi adun. Bukan kerana nama Anwar Ibrahim, tetapi rakyat yang angkat dia jadi pimpin. Begitu jugalah dengan Anwar Ibrahim. Ya, dia jadi presiden parti kerana ahli parti yang angkat dia. Dia jadi ahli parlimen kerana rakyat yang angkat dia. Dan kalau boleh, insya-Allah dia akan jadi Perdana Menteri juga kerana rakyat angkat dia. Kerana kalau mengikutkan sokongan daripada ahli parlimen, maka Anwar akan hadapi bermacam-macam lagi, ya, ujian dan juga dugaan. Bukan saja orang politik, orang-orang di atas orang politik yang lebih tinggi dari itu pun, ya, tak akan bersetuju dengan prinsip yang ada pada Anwar Ibrahim. Ya, seperti mana kita banyak dengar kes-kes yang ada di Pahang atau di mana di Selangor sekalipun, ya, isu pencemaran alam sekitar, Balak, Lombong, sebagainya, ya, tanah Rizab Melayu dan sebagainya, ya. Sukar nak kita atasi, ya, apabila melibatkan golongan-golongan yang ini. Ya, golongan-golongan yang atas-atasan ini, itu menyebabkan kita menjadi susah. Ya. Tapi tak apa, harus dipegang, harus diperjuangkan juga. Ya. Kalau tidak, serta-merta buatlah secara berperan. Ya. Macam di kes di Selangor. Dia atas arahan Anwar Ibrahim. Ya, bila Menteri Besar Selangor mendapat kritikan, ya, atas kes tanah di Selangor, Anwar terus panggil menghadap. Itulah seorang pemimpin. Walaupun itu menteri besar, tapi kamu menteri besar, parti yang angkat. Kamu menteri besar Selangor, parti yang angkat. Kamu jadi menteri besar kerana jadi calon pilihan raya, parti yang angkat. Jadi kalau kamu ada satu perkara yang dipertikaikan oleh rakyat, kamu dipanggil oleh presiden, menghadap presiden, dan putusannya tangguh. Itulah kebayanan politik yang mampu dilakukan oleh parti. Ya. Sebab itu dalam parti ini disiplin, tahu menghormati ketua itu penting. Kalau kamu jadi menteri besar, walaupun Anwar ni hanya ahli parlimen saja, ya, bukan menteri ahli parlimen biasa. Ya, dia tu sekadar presiden parti. Kamu menteri besar. Ya. Tapi kalau ada disiplin, ya, bila presiden panggil, pergi, ya, jumpa, mesyuarat, hadir. Itu cara kita disiplin dalam parti. Ya. Dan Alhamdulillah di Selangor, bila menteri besar jumpa dengan Anwar, anda arahkan, ya, dia beri kenyataan. Malam ini telefon dia ada berucap, Menteri Besar Selangor. Dia menyatakan bahawa dia bertemu dengan Anwar Ibrahim dan dia menerima pandangan Anwar Ibrahim, maka ditangguhkan. Ini tak berlaku dalam UMNO. Tak berlaku dalam UMNO. Ya? Kalau bab-bab yang macam ini, masing makan sendirilah. Ini. So, lepas tu susah Anwar naik. Ini masalah dia. Bagi Anwar Ibrahim, orang kata Anwar payah sangat jadi PN, pasal apa? Ini masalah dia. Kalau kita nak Anwar mempertahankan prinsip, kita harus terima hakikat Anwar tak semudah itu untuk jadi Perdana Menteri. Tapi kalau kamu nak semata-mata Anwar jadi Perdana Menteri, sehingga dia sanggup jual prinsip, ya, dia boleh saja jadi menteri, lepas langkah syaitan lagi dia boleh buat. Lepas langkah syaitan pun dia boleh tawarkan jawatan dengan orang. Sama juga dengan baru-baru ini, kalau nak tawarkan, ya, jumpa dengan Najib, jumpa dengan Zaid, settle case, jumpa dengan orang ni, settle case. Boleh saja dia jadi Perdana Menteri. Dia jumpa dengan GPS, bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Oh, jumpa Sabah, bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri nombor 2. Bagi jawatan yang tu. Boleh dia jadi Perdana Menteri. Tapi itu bukan cara Anwar. Ya? Anwar nak dia diangkat dengan ikhlas dan kamu yakin dengan apa yang dia nak bawa. Apa reform yang dia nak bawa. Ya? Sebab itu, kita sebagai penyokong harus faham ini. Kalau tidak, kita akan termakan dengan propaganda. Ya? Mereka-mereka dah cakap sekarang ni. Sebab itulah Anwar payah naik. Ini sebab, inilah, ya, sebab kita lupa. Sampai kita lupa, Anwar ni bukan nak kejar jawatan Perdana Menteri itu semata-mata dalam perjuangan dia. Ya. Kalau itu dalam perjuangan dia, dah lama dah dia jadi orang yang Pak Angguk Perdana Mahathir. Ya. Dia jadi Timbalan Perdana Menteri, setapak dia lagi pun. Ya. Dan dia pernah memangku jawatan Perdana Menteri sewaktu Mahathir bercuti. Dia pernah lakukan.
Dia pernah memangku jawatan Perdana Menteri dalam beberapa ketika, dalam beberapa hari je. Ya. Dalam berminggu saja Mahathir bercuti, serah jawatan kepada Anwar Ibrahim memangku jawatan Perdana Menteri, apa dia buat? Sempat lagi dia pindah perlembagaan dalam parlimen. Itu saudara, itu fakta. Ya. Itu baru memangku jawatan Perdana Menteri, memangku. Dia gunakan kesempatan itu, dia pindah dalam parlimen Akta Berkenaan Rasuah. Ya. Boleh cek. Ketika itu dalam Akta Rasuah ni, siapa saja yang menteri-menteri yang berrasuah, kalau dia dah pencen, tak boleh ungkit dah. Dulu. Ha? Tapi bila Anwar memangku jawatan Perdana Menteri, dia pindah supaya mana-mana menteri yang melakukan rasuah, ya, dan dia pencen 3 tahun ke 4 tahun ke, kita ada undang-undang yang berhak untuk bawa dia ke mahkamah walaupun dia dah bukan jadi menteri. Ini yang dipindah oleh Anwar Ibrahim dalam keadaan dia memangku jawatan Perdana Menteri. Bayangkan kalau dia jadi Perdana Menteri, baru pangku dia cepat-cepat dia pindah bab rasuah ni dalam parlimen. Dia bukan cakap kat mulut, dia buat betul-betul dalam parlimen. Kalau dia jadi menteri, ya, mana orang kaki rasuah nak terima Anwar Ibrahim jadi menteri? Ya. Mana orang kaki, ya, kapitalis, puak-puak kapitalis boleh terima Anwar Ibrahim jadi menteri? Tak kira lah kamu daripada kayangan mana pun. Kalau kamu jenis makan hak rakyat, kamu takkan setuju Anwar Ibrahim jadi menteri. Jadi kekuatannya hanya pada kita, orang bawahan yang tahu sejarah, ya, yang kenal pribadi Anwar Ibrahim, yang kenal perjuangan dia, harus faham dan harus kita bersabar dan kita menyokong perjuangan dia. Ya. Dan kita nak tengok di parlimen, di mana yang saya sebut, dalam parlimen nanti, kita tengok adakah UMNO, ya, UMNO kerajaan PN 2.0 ni, ataupun kerajaan 69 ini, di bawah Ismail. Ya. Kalau dulu kita ada Bahkau, sekarang ni kita ada Ismail Kerbau. Kita tengok kerajaan dia ni kerajaan yang taat kepada Agung ataupun tidak. Kalau dia tak buat undi tak percaya, kalau dia tak buat juga undi percaya dalam parlimen, ya, bermakna dia dengan Muhyiddin sama je. Ya, penat-penat sajalah, ya. Menghadap Agung, menyusahkan orang, ya. Tukar pada menteri, ya. Tapi tidak ada perubahan yang dilakukan. Lihat menteri di zaman Muhyiddin 70 jawatan menteri dan timbalan menteri. Bawah Ismail Sabri 69, kurang 1. Ya, kemudian lantikan yang lain. Bertahas tetap Haji Hadi, tetap jadi bertahas. Timur Tengah, tak tahu dah berapa kali. Dengan kabarnya 10 orang dah duta dia jumpa. Duta-duta negara luar jumpa, masa bila jumpa, tahu jumpa dalam mimpi kot. Masa bila dia pergi negeri jumpa duta dia ada 10 orang lah. Dia jumpa. Tapi tak sebut duta mana dia jumpa. Mungkin jumpa dalam mimpi. Tak pelik kalau Haji Hadi jumpa duta-duta Arab ni dalam mimpi, ya, sebab dia ni dikatakan pernah jumpa Nabi. Asalkan nak jumpa duta, tak ada masalah. Nabi pernah berjumpa. Ya. Pada lepas ni ramai yang boleh jumpa Nabi dalam mimpi. Ya, termasuk yang bukan Islam pun. Janji dia suruh kompas. Ya, macam Bala. Bala. Senang cerita. Bala ni dia ngaku dia jumpa Nabi berkali-kali. Ya. Sedangkan dia tak potong pun. Ya. Dia sendiri pun tak potong. Tapi dia boleh jumpa Nabi berkali-kali. Ya. Dia cerita dalam ceramah di Kuantan. Dan dia tanya tuan-tuan, ya, untuk mengesahkan. Bagaimana kata betul? Mungkin betul dia jumpa Nabi. Dalam pas dia boleh membenarkan seorang kafir mengaku, ya, dia jumpa Nabi berkali-kali. Itulah dia. Kalau ada bala boleh jumpa Nabi, takkan mau tersenik tak boleh jumpa. Kan? Takkan mau tersenik jumpa Abu Lahab pun. Kan? Mestilah lain lagi hebat lah kan. Tuan-tuan tak tahu lah jumpa siapa. Kan? Kalau ada bala jumpa Nabi, kamu mesti hebat. Ya? Jumpa malaikat ke apa kan. Itulah salah politik. Nak cerita pasal lebaran ni, sampai besok tak habis kan. Banyak ni modal pasal lebaran ni. Tapi yang kita bicara malam ini, intipatinya adalah kita nak lihat bahawa bulan 9 ini, baru bulan, kata 13 bulan 9, kita nak tengok. Ya, setakat ini difahamkan ahli parlimen tidak ada menerima notis tentang ada undi percaya tak percaya. Ya. Kita tengok, ada tak ada. Kalau tak ada, mana confirm lah. Kerajaan ini pun sama macam Muhyiddin yang langgar Tata Agung. Ya. Tapi nak lari macam mana? Ya, sebab speaker pun nanti juga dalam parlimen. Ya, tak ada undi percaya, nanti speaker pun kena ada undi juga dalam parlimen. Kemudian katalah kamu menang, bulan 10 ada bajet. Ya, tak lama, bulan 10 ada bajet. Bajet kena lulus. Tak lulus bajet, jatuh kerajaan. Banyak, ya, halangan-halangan dia. Bagi kerajaan yang tak kukuh ni, kerajaan ada 3-4 orangnya ni. Sebab itu jadi orang
Perdana Menteri pun gaji besar, jawatan besar, tak guna kalau tidur malam pun tak lena. Ya, tidur malam memang tak lena. Ya, ini bulan 9, bulan 10 nak bajet pula. Ini nak undi percaya tak percaya. Berlaku undian dalam parlimen ni bila rasa je. Kan? Kena bulan 10, bajet. Satu lagi undian kena buat. Lagi penting bajet ni. Sampai hujung tahun ni. Ya. Walaupun kita pemangkam saya relax, tak nampak dah. Ya. Kita nak tengok, okey, kita nak tengok. Kamu berperang sama kamu. Sebab ini drama yang kamu buat, kamu cipta drama ini. Ya. Sendiwara yang kamu buat, lakonan yang kamu buat, ataupun permainan game yang kamu buat, ini kamu yang buat. Daripada langkah syaitan. Kamu nak jatuhkan Muhyiddin, kamu juga yang usahakan. Ya. Kemudian yang ni, Ismail Sabri ni, adalah tekanan. Orang ni nak jawatan, GPS pun nak timbalan Perdana Menteri, orang ni nak jawatan. Pening Ismail Sabri. Ya. Lantik pegawai khas, bertaraf duta. Ya. Selama esok lantik Pak Dafi, penyanyi bertaraf menteri. Ya. Nah, tahu tak mustahil. Ya. Saya dengan ini melantik Dafi sebagai penyanyi bertaraf menteri. Macam mana kan? Dia ada kuasa. Ya. Rakyat tak boleh petikai. Pasal dia jadi Perdana Menteri, bukan kamu pilih. Ya, kalau kamu yang naikkan dia jadi Perdana Menteri, dia buat salah, mungkin rakyat marah. Ya, aku dah bagi kau jadi Menteri, tapi kau duduk. Tapi sekarang tak boleh, kita nak marah, tak boleh. Sebab dia kata, kamu tak boleh marah. Saya jadi Perdana Menteri, bukan kamu yang pilih. Yang pilih saya ni, ni, Asad Kasim. Dia pilih saya, ni Ana Musa. Yang pilih saya, Rina Harun. Mak Lampir, yang pilih saya. Semurid yang pilih saya. Ya, konflik lengkap dalam kerajaan sekarang ni. Ya. Sebelum ni kita dengar, wah hebat. Ya, UMNO ni. UMNO kata, kita tidak ni, kita tak mau dengan kluster-kluster yang derhaka ke pedagang. Kita tak mau. Kita nak cuba kerajaan yang tidak ada kluster derhaka pedagang. PAS pula kata, kita tak mau kluster-kluster mahkamah. Tak mau kluster-kluster mahkamah. Bersatu pula kata, saya tak mau ada kluster-kluster kleptokrasi. Bila tiga parti ni cakap, macam malaikat masing-masing. Ya? Tak mau kluster mahkamah, tak mau kleptokrasi, tak mau orang yang menghina agung, ya? Tak mau geng semurid. Dan sekali, bila dapat jawatan, satu package lengkap, komplit, satu package. Ya? Satu bas rombongan yang pergi jumpa agung itu, semua dalam bas tu package yang lengkap. Di situ ada kleptokrasi, di situ ada semurid, di situ ada kluster mahkamah, di situ ada penjual agama. Komplit dalam tu. Ya? Ini kerja yang kita ada. Ya? Jadi kita rasa alhamdulillah lah, kita rasa berlapang dada, berlepas diri kita daripada kita bersekongkol dengan puak-puak seperti ini. Ya? Dan amat malanglah bagi parti Islam se-Malaysia kerana mencemarkan nama Islam itu kerana berada dalam bas, ya, yang package lengkap seperti ini. Ya? Jadi ahli-ahli PAS akan menilai, ya, bagaimana PAS di dalam politik selama ini. Ya? Semburit lah, macam-macam lah. Ya, telah jadi dulu kata apa? Ini K. Azmin ni balik ke PAS 3 hari je. Kita boleh tahu siapa yang melakukan. Kita boleh tahu. Kita boleh selesaikan K. Azmin 3 hari. Ustaz Derih pula kata, bagi saya 5 hari je. Saya berubah UMNO. Ni PAS. Tuan Bentoman pula kata, kalau kita memerintah, kita akan beri pendidikan, hapuskan PTPM. PS dulu kata nak bagi kurangkan kepada gaji 4,000, tapi tak ada. Kalau kita jadi kerajaan, kita nak bagi terus, hapuskan terus PTPM. Ini mulut-mulut lebay. Mulut-mulut inilah yang baca hadis, mulut inilah yang baca Al-Quran, dan mulut inilah yang menipu sepanjang masa. Ya, yang jadi mangsa, penyokong. Ya, sakit tekak, duduk takbir, tetapi judi dinaikkan. Apa kelas tas naik kata Man Tubin? Cik Man kita. Ada kau nak tidur lagi kau ya. Besok pagi PT Cik Man. Tidurlah. Mat korang, fakta terbaik. Okey, cukup. Kawan Zuhaimi, Parti Islam, sokong sekolah dah sekarang. Ya. Dan macam mana? Di akhir zaman nanti, betul lah. Ya, di akhir zaman nanti, apabila ulama-ulama itu menghampiri para pemerintah yang zalim. Itu tanda kiamat lah. Ya. Bila orang agama mendekatkan diri mereka kepada pemerintah yang zalim. Jadi pengampu-pengampu. Dah kita nampak dah sekarang ni ya. Masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia kata, Mahathir lah, kita akan sokong sampai PRU 15. Jatuh saja Mahathir, naik Muhyiddin, kita akan susah, senang bersama dengan Muhyiddin. Ya? Jatuh saja Muhyiddin,
kita sokong Ismail Sabri. Senang dalam politik macam tu. Patutnya fikir macam tu. Kalau fikir orang tu boleh hidup lama, boleh jadi Perdana Menteri lama. Sokongnya lah, siapa pun. Dia penting sokong. Okey, UMNO dah tersepit, kata Zakaria Mazin. Okey, saya rasa cukup sampai di sini. Dah hampir pukul 1 sekarang. 12 pagi. InsyaAllah. Ya, kalau ada ruang dan masa, jumpa lagi dia masa. Kalau ada perkara-perkara yang boleh kita nak sembang-sembangkan. Dan insyaAllah saya sekarang sedang merancang untuk mengadakan satu program untuk nak jemput orang lama yang pernah berjuang bersama kita dulu, seperti mana yang sebut dalam Facebook saya, mantan kepada Ketua Serikandi kita dulu yang pertama, Siti Aisyah, Syekh Ismail, orang panggil Aisyah Serikandi. Saya akan cuba bawa untuk dia berbicara dengan kita ataupun berucap sikit pidato ke selamanya, dan juga dengan saudara dengan Datuk Izzah Ahmad Noor, yang antara orang lama juga lah. Kita patut juga kenal mereka. Kesilapan dalam tindakan politik itu biasa. Dalam politik ni macam pendekatan tindakan kita kadang-kadang ada masanya kita tersasar. Tapi yang penting, mana dalam agama juga lah, Tuhan akan melihat di penghujung usia kita, bukan di permulaan. Di penghujung usia kita itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Adakah penghujungnya baik? Baiklah. Walaupun kita dah banyak melakukan kesilapan dan juga kecuaian, kesilapan, kelemahan-kelemahan yang dulu. Tapi yang pentingnya, apakah kita berani melakukan perubahan? Apakah kita berani untuk berubah? Itulah daratan pengakhiran kehidupan kita. Itu yang penting. Tapi kalau kita ungkit-ungkit, sebab sudah kita akan jumpa manusia sempurna dalam dunia ni. Semua yang kita nak sokong, kita ungkit dia. Oh, dia ni dulu macam ni, dia ni dulu macam ni. Jadi tak boleh. Kerana main ungkit, pasti keadilan pun tak wujud. Sebab orang akan ungkit, oh apalah Anwar Ibrahim tu ke UMNO dulu. Buat apa suka Anwar dulu masuk UMNO, lawan PAS. Gilanya, hentam PAS. Oh, buat apa lawan PAS dulu, PAS pun pernah kata Anwar macam. Kalau semua duk main macam tu, akhirnya yang zalim akan teruslah jadi pemerintah sampai kiamat. Sebab kita sama kita saling syak bersangka, saling tidak bersifat baik, husnuzan, bersangka baik, tidak boleh memaafkan. Jadi orang-orang zalim lah yang akan mengambil tempat itu. Jadi kita kena fikir dalam politik ini, mesti kita ada sifat memaafkan sehinggalah ke peringkat apabila dia dah khianat. Dah 2 kali kita dah bagi peluang, maafkan. Tapi dia tak khianat, cukuplah setakat itu. Walaupun dia dah baik macam mana pun, cukuplah setakat itu untuk kita nak beri peluang. Dia nak sokong kita tak apalah. Tapi janganlah kita tawarkan lagi jawatan kepada orang yang pernah khianat ini. Jadi kalau orang yang pernah melakukan kesilapan pertama, kemudian nak kembali kita, dan dia tunjuk orang pula komitmen dia, berjuang. Bukan sekadar dia kata saya dah taubat. Tak cukup. Dalam politik ni setakat kata, oh saya dah bukan kartel. Tak cukup. Kita kena tunjukkan komitmen kita. Betul kita bukan kartel. Dan kita akan lawan kartel itu habis-habisan. Barulah orang akan yakin dengan kita. Dan kita haruslah berikan sokongan kepada orang macam ini. Jangan kita berdendam. Kalau kita berdendam, bila kita akan dapat kekuatan parti kita. Sebab dalam dunia ini, manusia tidak ada yang sempurna. Semua pernah melakukan kesilapan. Jadi kalau kita nak parti yang sempurna terpatus, tubuhlah parti malaikat. Ahli-ahli malaikat semua. Memang tak ada. Confirm. Tidak akan melakukan kesalahan, dosa, bahkan tidur pun tidak. Jadi selagi berlama manusia, kita kena tahu setakat mana kita harus bersama dengan ini, setakat mana kita harus boleh memaafkan dia, setakat mana kita harus menerima dia dalam sah perjuangan kita. Kalau semuanya berlapang dada, insyaAllah parti kalian akan jadi lebih kuat dan juga lebih mantap. Sekali kita lihat dia pun dah grown, nampak dah ketakutan dia. Kalau tak takut, masukkan dia boleh lantik balik Perdana Menteri dah jatuh ni, lantik pengurusi. Jadi semua umpan-umpan politik ini semua adalah untuk mengekalkan kuasa. Sebab kita tahu dalam kelemahan inilah mereka guna apa-apa pun. Habislah duit rakyat, habislah duit negara untuk memenuhi cita rasa mereka. Apa nak buat? Apa nak buat? Tapi terpaksa juga kita buat. Iaitu kita kena usaha. Jangan kita duduk mengharapkan bulan jatuh ke riba. Kena usaha sama-sama. Sedaya upaya kamu. Okey. Ekstra masa setengah jam. Mana boleh extra masa.
Ini pun dah 12.55 ni, kalau ikut undang-undang askar ni pukul 12 dah tutup lampu ni. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Mantubin, kita ada Mak Nordin, ya. Aisyah Srikandi, orang Perak tu katanya, betul. Ya. Dia sekarang jual burger. Jual burger, tahu rumah. Jadi siapa yang pergi, yang tahu rumah dia tu boleh lah. Ya. Sama-sama dengan dia. Saya barunya dia berhubung dengan dia dan dia bagi komitmen bahawa dia, insyaAllah ya, sekarang ni PKP payah sikit nak bergerak kan. Dia akan turun bantu kita. Dan saya minta dia bantu juga di Kuantan. Dan dia ada pengalaman, ya, terutama di kalangan wanita. Kita tarik wanita supaya jadi hebat. Seperti mana dia pernah berjuang. Ya. Jadi kita nak minta dia latih wanita-wanita kita. Dan sekarang ini tenaga wanita penting. Ya. Kerana lebih 50% adalah pendidik wanita, terutamanya yang muda. Jadi kita penting pada orang pengalaman yang ada pada Aisyah ini. Ya. Okey, Abdul Rahman, kerajaan akhir zaman. Tun Muhammad Zaidi, kerajaan 696. Okey, Wan Zahimi, Parti Islam Sokong Sekolah. Mak Orang. Kita ada Nek Din. Okey, siapa lagi dulu? AUG Match Dim. Ni susah sikit sebut nama dia ni. Ya. Gembala kambing boleh sini ni. Apa ni kambing? Malam-malam tidur lagi ni. Okey, terima kasih banyak Mak Nordin ya. Okey, terima kasih banyak yang mana tempat saya sebut nama. Saya minta maaf lah ya. Kerana dah seperti ni kena laju. Tak sempat nak baca. Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.